Kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para hadirin, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji ke atas Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam forum yang dianjurkan di Kolej Matrikulasi Johor ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya dan ahli-ahli panel mengulas lebih lanjut tentang topik pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Syairah Nur Fatin binti Muhammad Khairuddin, selaku moderator pada hari ini. Seperti kita sedia maklum, perkataan hiburan tidak lagi asing didengar oleh masyarakat Malaysia pada zaman kini, apatah lagi zaman 2021 yang sedang dilanda oleh pandemik COVID-19. Pada tahun kini, iaitu tahun 2021, masyarakat Malaysia telah diarahkan oleh pihak kerajaan untuk kekal duduk di rumah bagi mencegah penyebaran virus tersebut. Oleh yang demikian, hiburan seperti menonton rancangan televisyen dan mendengar muzik menjadi satu cara untuk menghilangkan kebosanan semasa di rumah. Tetapi malangnya kalau kita melihat realiti hiburan pada zaman kini, dapat dirumuskan bahawa sebahagian besar hiburan kita agak berlebihan dan tidak berfaedah. Ini kerana hiburan tersebut tidak berpandukan kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selain itu, hiburan yang sedemikian mendorong kepada kelalaian, maksiat dan seterusnya mewujudkan pergaulan bebas yang mengundang kepada gejala sosial yang akan merosakkan kesejahteraan hidup umat Islam. Walau bagaimanapun, fitrah manusia memerlukan hiburan dalam kehidupan dan Islam ialah agama yang sesuai dengan fitrah. Hiburan ialah sesuatu yang boleh menggembirakan hati, merehatkan minda dan menyenangkan jiwa. Islam tidak menyekat umatnya mencari hiburan selagi mana tidak keluar dari batas syarak. Oleh itu, saya serahkan kepada panel pertama, Dia Zafirah binti Muhammad Fazli Azmi, untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Syairah atas soalan yang telah diberikan. Okey, berkaitan dengan konsep berhibur dalam Islam ini, agama Islam ini adalah salah satu cara hidup yang amatlah senang dan sangat meraihkan, di mana agama Islam ini tidak pernah sesekali menekat naluri fitrah manusia, termasuklah dalam berhibur seperti mendengar lagu, menyanyi ataupun bermain dan sebagainya. Okey, agama Islam ini membenarkan umatnya untuk berhibur selagi mana hiburan yang dilakukan oleh kita itu tidak menyalahi hukum-hukum syara dan tidak melanggar perintahnya yang boleh mendatangkan konsep yang boleh mendatangkan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Okay, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan ingatlah aku, Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadanya. Okay, kebanyakan manusia menjadikan hiburan ini sebagai salah satu saluran kreativiti yang mencerminkan gambaran pemikiran, emosi dan inovasi manusia dan keunikan budaya manusia yang mententeramkan jiwa dan memberikan ketenangan dan memberikan perasaan gembira kepada seseorang manusia itu. Okey, sebagai agama yang menepati fitrah manusia, agama Islam ini tidak menghalang umatnya untuk berhibur. Pendek kata, apa-apa perkara yang mendatangkan keseronokan, ketenangan dan kegembiraan itu merupakan suatu hiburan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada menceritakan tentang kisah Ummul Mukminin, iaitu Aisyah binti Abu Bakar, yang sedang berhibur mendengar lagu daripada seorang wanita Ansar. Rasulullah SAW membiarkan Aisyah mendengar lagu itu sehinggalah Aisyah sendiri berasa puas dan cukup daripada mendengar lagu itu dan berlalu dari situ. So, itulah konsep-konsep berhibur dalam Islam, iaitu hiburan ini dibenarkan oleh Islam. Terima kasih untuk penerangan daripada panel 1 tentang konsep hiburan dalam Islam. Izinkan saya mengajukan soalan kepada panel 2 tentang jenis-jenis hiburan dalam Islam.
Dipersilakan panel 2 untuk memberikan penerangan berkaitan soalan yang diajukan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Syaira kerana atas soalan yang diberi. Sebagai seorang Islam, kita perlulah berpada-pada dalam berhibur supaya kita tidak berlebihan sehingga menjatuhkan keimanan kita terhadap Allah. Jenis hiburan yang berlandaskan hukum Islam adalah yang memberikan ketenangan, kebaikan dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Hiburan ini mestilah jauh daripada unsur-unsur negatif yang dapat melalaikan kita. Antara jenis hiburan yang dapat membawa kepada kelalaian terhadap umat Islam adalah hiburan melalui pendengaran. Sebagai contoh, mendengar muzik yang terdapat perkataan atau maksud yang menghina agama Islam atau merosakkan akidah umat Islam. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat kini sebagaimana mereka mengikuti trend terkini dengan menyebarkan video nyanyian muzik tersebut. Perkara ini telah membiak dan semakin ramai masyarakat yang mula tidak mengambil berat tentang larangan yang dibenci oleh Allah. Selain itu, ialah hiburan yang dapat dilakukan melalui mata. Sebagai contoh, nonton cerita pada televisyen yang mempunyai unsur-unsur yang tidak elok yang boleh merosakkan mata, minda dan akal fikiran. Kita haruslah mengelakkan diri daripada menonton perkara tersebut kerana ia dapat merosakkan akidah kita dan membuat kita sering berfikiran kotor. Akhir sekali ialah hiburan yang menyakiti orang lain seperti menyakat atau melakukan perkara yang tidak baik terhadap orang lain dengan tujuan untuk menghiburkan diri mereka. Hal ini menyebabkan individu tersebut terasa hati dan kemungkinan mereka akan kemurungan ataupun membunuh diri mereka kerana sering dihina. Perkara ini telah membawa dosa pada seseorang manusia kerana dosa terhadap manusia tidak dapat dimaafkan melainkan orang tersebut yang memaafkan kita. Oleh itu, kita perlulah berpada-pada dalam melakukan hiburan supaya tidak menyakiti orang lain kerana perkara tersebut dapat membawa kebencian kepada orang ramai dan sukar dimaafkan sekiranya orang tersebut tidak memaafkan kita. Terima kasih. Itu adalah penerangan saya tentang jenis-jenis hiburan. Begitulah penerangan yang cukup lengkap dari panel 2 berkenaan dengan jenis-jenis hiburan dalam Islam. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada panel 3 untuk menerangkan kebaikan hiburan dalam Islam. Terima kasih kepada moderator kerana memberikan saya peluang untuk menjawab soalan yang diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amnah Najila binti Muhammad Syahrizal akan menerangkan kebaikan-kebaikan hiburan dalam kehidupan umat Islam. Untuk makluman para penonton sekalian, terdapat banyak kebaikan-kebaikan hiburan dalam kehidupan umat Islam. Antaranya menjadikan muzik sebagai semangat untuk mereka mengulang kaji pelajaran. Mereka boleh didefinisikan sebagai pelajar. Muzik itu juga adalah suatu alunan di mana akan memberikan pelajar ketenangan serta dapat menghilangkan tekanan yang dialami oleh pelajar semasa mengulang kaji pelajaran. Sesetengah pelajar selalu mengulang kaji pada waktu pagi kerana pada waktu pagi otak kita akan berkembang dengan laju. Oleh yang demikian, mendengar muzik adalah sesuatu yang paling berkesan untuk menghilangkan kebosanan semasa mengulang kaji pelajaran. Jelaslah bahawa muzik dapat memberikan semangat kepada mereka yang mengulang kaji pelajaran. Kebaikan yang kedua ialah hiburan yang berbentuk sederhana dapat memberikan ilmu kepada seseorang. Perkara ini dapat dibuktikan apabila Saidina Ali bin Abi Talib pernah menyarankan agar menghiburkan hati dengan mencari hikmah-hikmah yang menarik kerana hati mudah berasa bosan seperti badan keletihan. Sebagai contoh, menyelidik mengenai sejarah Islam melalui buku ilmiah dan media sosial. Selain itu, mengajar orang juga merupakan suatu hiburan yang sangat baik. Kebaikan yang terakhir pula ialah hiburan dapat mengeratkan silaturahim sesama manusia. Silaturahim amat penting dalam hubungan sesama keluarga, masyarakat maupun manusia. Kerana di situ akan wujudnya persefahaman dan persamaan dalam diri kita dengan orang lain. Sebagai contoh, bermain badminton bersama keluarga dapat mengeratkan lagi silaturahim, tambahan lagi dapat menyihatkan tubuh badan. Silaturahim juga dapat memupuk semangat kerjasama antara masyarakat yang berlainan kaum. Sampai di sini sahaja huraian saya tentang kebaikan-kebaikan hiburan dalam kehidupan umat Islam. Sekian, terima kasih. Setiap perkara pasti ada baik buruknya. Jadi apakah pula tentang keburukan hiburan dalam Islam? Sekali lagi saya menjemput panel 3 yang lebih mahir dalam bab ini. Panel 3 dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada moderator kerana memberikan saya peluang untuk menjawab soalan yang diajukan sebentar tadi.
Para penonton sekalian, hiburan juga mempunyai banyak keburukan kerana ada setengah hiburan akan melalaikan kita serta menyebabkan kita terpesong ke arah kesesatan. Tanpa membuang masa, saya akan menerangkan keburukan-keburukan hiburan. Keburukan yang pertama ialah hiburan menyebabkan kita lalai dan leka. Hal ini demikian kerana hiburan sebegitu menyebabkan kita obses atau taksub sehinggakan tanggungjawab yang wajib kita lakukan sebagai umat Islam terabai. Sebagai contoh, menonton televisyen tanpa henti dari pagi sampai ke lewat petang. Kesannya, solat 5 waktu iaitu tanggungjawab yang perlu kita lakukan sebagai seorang umat Islam akan terabai. Jelaslah di sini bahawa hiburan sebegini menyebabkan kita lalai dan leka. Keburukan yang kedua ialah hiburan juga boleh menyebabkan kita terpesong dari landasan agama. Hal ini kerana terdapat banyak konsep rancangan-rancangan yang agak bertentangan dengan agama Islam. Tidak lupa juga dengan rancangan-rancangan ilmiah seperti ceramah kurang diambil perhatian dan jarang berada di televisyen. Secara tidak langsung, pengetahuan tentang agama Islam sedikit sahaja. Oleh itu, kita perlu memasukkan lebih banyak program ilmiah dalam televisyen untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah Islam dan seterusnya mendalami ilmu tersebut. Jelas di sini, kita dapat lihat bahawa hiburan juga boleh menyebabkan kita terpesong dari landasan agama. Keburukan yang terakhir ialah hiburan juga boleh menyebabkan kita terikut-ikut dengan budaya kuning. Adakah tuan-puan tahu apa itu budaya kuning? Budaya kuning boleh didefinisikan sebagai budaya barat yang dianggap mempunyai unsur-unsur buruk atau negatif. Sebagai contoh, program barat yang berkaitan dengan budaya kuning mengenakan pakaian jaket kulit hitam dan rambut pohang. Dari situ jugalah kita dapat lihat bahawa trend jaket kulit dan rambut mohak menjadi trend terkini di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya huraian tentang keburukan-keburukan hiburan. Terima kasih kepada panel 3 atas penerangan tersebut. Marilah kita teruskan lagi dengan topik kita pada hari ini. Dipersilakan panel 1 untuk menerangkan cara-cara untuk mengatasi hiburan yang berpaling dari agama Islam. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey. Sesetengah manusia zaman sekarang ini sering menjadikan hiburan ini sebagai salah satu perkara utama dalam kehidupan mereka. Oleh disebabkan itu, muncullah golongan-golongan hedonism. Okey. Hedonism ini adalah golongan yang berpegang ataupun pandangan hidup mereka hanyalah ke arah kehiburan dan kesenangan hidup. Contohnya, seseorang individu ini hanyalah melakukan hiburan dalam kehidupannya tanpa melakukan perkara-perkara yang wajib. Oleh sebab itu, terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi hiburan yang melampau-lampau ataupun yang melebih-lebih sehingga melalaikan kita. Okey, yang pertama adalah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Ini kerana kebanyakan manusia yang berhibur sehingga melalaikan terdiri daripada golongan remaja dan kanak-kanak. Oleh sebab itu, peranan ibu bapa perlulah memastikan anak-anak mereka tidak lalai dalam bermain game ataupun pegang telefon dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah kita mestilah bijak memilih rakan. Ini kerana kebanyakan remaja sering terpengaruh dengan rakan sebaya. Oleh sebab itu, apabila kita berhibur dengan rakan-rakan kita, kita perlulah bijak dan perlulah mengelakkan hiburan-hiburan yang berunsurkan lucah ataupun 18 ke atas ataupun hiburan yang menggunakan kata-kata kasar. Okey, yang ketiga pula ialah kita mestilah memberi dan menerima nasihat. Contohnya, apabila kita melihat rakan-rakan kita berhibur sehingga
melalaikan mereka, kita perlulah memberi nasihat kepada mereka supaya mereka berubah. Ataupun apabila kita berhiburan berlebihan sehingga orang menegur dan memberi nasihat kepada kita, kita perlulah menerima nasihat itu dan cuba sedaya upaya untuk berubah. Okey. Yang keempat pula ialah menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kita. Okey. Pendidikan agama ataupun moral juga dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kita. Sebagai contohnya, remaja perlulah tahu bahawa cara-cara untuk bergaul dengan betul ataupun bergaul supaya tidak menimbulkan apa-apa dosa besar ataupun dosa kecil dalam hiburan. Okey, contohnya dalam aktiviti hiburan seperti berkumpul beramai-ramai ataupun aktiviti yang beramai-ramai yang bercampur antara lelaki dan perempuan, kita perlulah tahu bahawa aktiviti-aktiviti seperti ini perlulah dijauhkan. Dan sekiranya ada aktiviti begitu, kita perlulah mengasingkan kaum lelaki dan kaum perempuan supaya tidak berlakunya fitnah dalam masyarakat. Okey, yang kelima pula adalah peranan media massa dalam hiburan. Okey, sebagai pengguna teknologi pada abad ini, banyak perkara yang telah tersebar dalam media sosial. Oleh sebab itu, kita selalu membazirkan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, sepertinya menonton sosial media sehingga berjam-jam dan sehingga kita melalaikan diri kita. Oleh itu, kita perlulah bijak dalam menggunakan teknologi zaman sekarang ini dan kita perlulah menilai mana hiburan yang berpatutan dan patut kita tengok ataupun hiburan itu adalah tidak memberi manfaat. Okey, konklusinya, hiburan ini boleh dilakukan oleh semua orang asalkan hiburan ini tidak berpaling ataupun tidak melanggar apa-apa arahannya sehingga mendatangkan dosa besar ataupun dosa kecil. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada panel 1 atas penerangan tersebut. Kita teruskan lagi dengan panel 2 dengan huraian yang lebih lanjut mengenai punca-punca berlakunya hiburan yang berlampau dalam Islam. Dipersilakan panel 2. Terima kasih kepada moderator yang baik hati kerana memberikan soalan ini. Peruntuhan anak remaja zaman ini boleh berpunca daripada salahnya cara ibu bapa mendidik mereka daripada kecil. Jika dibesarkan dengan kurang perhatian dan kasih sayang, anak-anak akan terbiar. Mereka lebih selesa membuat hal sendiri. Jika dengan kekerasan, anak-anak akan suka menipu dan memberontak. Oleh itu, mereka akan mencari rakan untuk meluahkan atau mencari hiburan bagi melepaskan tekanan yang diterima dari pihak keluarga. Bentuk-bentuk hiburan yang menjadi kegemaran remaja zaman sekarang adalah bermain permainan video, melayari internet, bersosial seperti melepak, merempit dan lain-lain. Yang paling ketara remaja zaman sekarang tidak boleh berpegang dengan telefon bimbit. Bagi mereka, telefon bimbit seperti nyawa mereka. Yang merisaukan adalah cara penggunaan gadget. Daripada penggunaan telefon bimbit dan internet yang berterusan, mereka terdedah dengan perkongsian lucah dan benda yang tidak senonoh. Terdapat banyak aplikasi masa kini yang memberi pautan dan laman web tidak elok. Akibat dari penyalahgunaan gadget ini, remaja yang terangsang dengan fikiran tidak senonoh dan perangai yang kurang menghormati orang lain, terutama wanita, fikiran yang kotor boleh membawa mereka pada hubungan kaum sejenis, rogol dan liwat. Remaja penuh dengan sifat ingin tahu dan suka mencuba benda baru. Kebanyakan remaja lebih suka berkongsi dengan kawan sama umur atau yang memahami diri mereka. Akan tetapi jika salah memilih rakan, ia juga boleh membawa kepada padah. Kawan yang mempunyai aura negatif boleh menyebabkan terjerumusnya pada dadah, arak dan lain-lain. Kes seperti ini sering terjadi di kalangan remaja yang belajar jauh dari keluarga dan tidak biasa dengan suasana baru. Ini boleh menyebabkan remaja-remaja mengalami kejutan budaya di tempat baru. Bila remaja-remaja ini sudah terjebak, mereka berasa seronok. Mereka menggunakan alasan bahawa jauh dari keluarga dan kawan adalah teman untuk berseronok. Tambahan pula, berkenalan dengan berlainan jantina adalah salah satu hiburan buat remaja zaman sekarang. Budaya berkapal makin berluasa di kalangan remaja bagi menghilangkan sunyi dan membuat teman keluar. Melihat rakan mempunyai pasangan, kita pun ingin mencuba. Budaya seperti ini boleh membawa pada zina. Daripada budaya ini, kita banyak mendengar kes-kes pembuangan bayi di media massa sama ada media cetak maupun media elektronik. Itu sahaja penerangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel 2 atas penerangan tersebut. Sekarang kita buka peluang kepada penonton untuk menanyakan soalan kepada panel-panel kita. Soalan yang pertama ialah, apa hukum kalau kita berhibur tapi kita beribadah?
Pada masa yang sama kita layan hiburan lagu dan lain-lain, tapi di masa yang sama kita solat dan ibadah juga. Adakah kita masih dapat pahala dan adakah Allah redha dengan ibadah yang kita lakukan? Jadi saya persilakan panel 1 untuk menjawab soalan ini. Okey, terima kasih kepada yang bertanya itu. Okey, walaupun kita berhibur, amalan ibadah yang dilakukan oleh kita itu masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih berpeluang untuk mendapat pahala walaupun kita melakukan hiburan. Tetapi janganlah kita melakukan hiburan itu melebih-lebih sehingga kita lalai dalam melakukan satu perkara, kerana syaitan-syaitan ini akan mencari cara untuk melalaikan kita lagi sehingga kita betul-betul meninggalkan perkara yang wajib. So janganlah kita berhibur berlebih-lebihan. Kita masih mendapat pahala dan masih diterima oleh Allah, tapi janganlah kita berlebih-lebihan sehingga kita lupa apa yang kita nak, apa perkara wajib yang perlu kita lakukan seperti solat dan sebagainya. Soalan yang seterusnya ialah, betul ke berhibur itu sesuatu perkara yang tidak berfaedah? Saya serahkan soalan ini kepada panel 2 untuk menjawab dengan lebih lanjut. Persilakan. Bagi saya, pada soalan tersebut, saya amat bersetuju. Hal ini kerana hiburan adalah konsep hiburan ialah untuk mencari kesejahteraan, ketenangan dan untuk mengelakkan keresahan dalam hidup ini. Perkara ini dapat menunjukkan tanpa hiburan seseorang itu tidak akan bertaubat lagi untuk melakukan perkara-perkara yang mereka telah lalui, dan mereka akan terus membunuh diri mereka atau melakukan perkara-perkara yang menyakiti diri mereka. Oleh itu, hiburan amat diperlukan untuk mengelakkan mereka daripada menyakiti diri mereka, supaya mereka dapat berubah dan berpeluang untuk bertaubat semula. Dengan bertaubat, mereka dapat kembali ke jalan Allah dan dapat menuntut ilmu dan ibadah semula, dan dapat berpeluk pada agama Islam dan meningkatkan keimanan mereka. Hal ini menunjukkan hiburan adalah sesuatu perkara yang amat berfaedah pada umat Islam. Terima kasih. Itu sahaja penerangan saya bagi soalan tersebut. Soalan yang terakhir ialah, boleh ke hiburan ikut cara agama lain? Saya serahkan kepada panel 3 untuk menjawab soalan ini. Persilakan. Terima kasih kepada moderator kerana menanyakan saya soalan yang kerap juga ditanya oleh orang ramai. Okey, mengenai boleh ke berhibur mengikut agama lain? Okey, bercakap mengenai hiburan, Islam tak larang umatnya untuk berhibur, betul tak? Islam langsung tak larang, sebab hiburan ni pun mempunyai banyak kebaikan, macam boleh merehatkan minda, boleh menyedapkan lagi pendengaran, boleh apa lagi, boleh gembirakan hati time kita sedih, banyak kebaikan. Tetapi ini tak bermakna Islam membuka ruang untuk berhibur tu secara berluasa, sehingga kan tak ada batasan sama sekali. Okey, untuk berhibur ni kita kena berpandukan dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Saya terangkan satu-satu. Yang pertama, bentuk hiburan tu tak boleh bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, kerana itu adalah salah di sisi agama. Yang kedua, apabila hiburan tu dia dalam bentuk menghina, menjatuhkan maruah atau membuka aib seseorang, seolah-olah macam itulah, itu salah sebab itu membabitkan maruah seseorang. Yang ketiga, apabila hiburan tu menyerupai agama lain dari sudut pegangan atau ibadat mereka, yang tu pun salah, sebab itu pun dah terpesong dah ke arah lain kan. Yang keempat, apabila hiburan tu langsung tak datangkan apa-apa faedah atau manfaat, langsung tak ada datang apa-apa, so itu dikira larangan juga, sebab yelah kita berhibur dengan benda yang tak datangkan faedah, so itu tak dikira membazirkan waktu kita. Daripada kita berhibur macam tu, baik kita baca Al-Quran ke apa kan. Yang kelima, hiburan yang mengenakan orang atau kita panggil dia prank. Ni keraplah saya tengok dekat media sosial ataupun secara realiti jugalah. Secara realiti dekat luar saya pun selalu tengok juga. Yang ni tujuan buat prank ni maybe sebab dia orang nak mangsa prank tu takut atau terkejut.
sebenarnya kalau tahu korang lah, sebenarnya salah sebenarnya, dilarang sebenarnya. Kita nak prank pun prank lah macam, kita nak prank pun boleh, tapi prank lah macam prank hari jadi, like tak tahu apa-apa, lepas tu bagi kek, surprise macam tu, itu boleh lah. Tapi kalau prank nak kena ke orang ni, saya rasa agak-agak tak boleh. Demikian tadi perbincangan yang cukup padat tentang topik kita pada hari ini, iaitu hiburan dalam Islam. Sedikit saya ingin memberikan rumusan tentang topik perbincangan kita. Kesimpulannya, Islam membenarkan hiburan selagi tidak melanggar batas syarak. Selain itu, hiburan boleh dikatakan telah sebati dalam kehidupan manusia dan ia merupakan fitrah manusia. Izinkan saya mengakhiri perbincangan ini dengan serangkap dua pantun. Bunga seroja di atas para jatuh di tempa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dari Kedah ke Pekansari beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton video forum kumpulan kami. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.